Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 24/11/2021 bersama dengan 19 Rabiul Tsani 1443, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, juzuk yang ke-22. Ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini iaitu ayat 69, 70 dan 71, insya-Allah. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala larang menyakiti Nabi dan orang-orang yang beriman sebagaimana telah berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam, telah disakiti, dikhianati oleh Bani Israel pada zaman dia. Cuma perbezaan di antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, ayat yang sebelum itu iaitu menyakiti Allah dengan Rasul yang dilakukan oleh puak munafikin dalam ayat 57, innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Itu dia panggil menyakiti secara kufur, secara kekufuran. Tapi dalam ayat ini, sebagaimana kata di ulama tafsir, menyakiti tapi tidaklah sampai mereka kekufuran. Itu perbezaan. Kalau kita kata kenapa ini dalam siri yang dulu ada menyakiti, yang ini menyakiti juga, jawabnya ada sedikit downgrade dia, maknanya tidak sampai peringkat kufur, tapi ada perkataan-perkataan yang tidak selesa, perkataan yang tidak baik, perkataan yang dicampakkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun orang mukmin dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik sebagaimana yang telah berlaku dalam masyarakat. Namun perbuatan itu mungkar, perbuatan itu maksiat dan dianggap sebagai dosa. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut juga kepada kita supaya sentiasa bercakap benar. Bercakap benar. Orang yang benar dalam percakapannya akan mendapat kelebihan yang besar. Di mana ayat ini, ayat 70-71, dalam satu istilah dia panggil termasuk dalam ayat khutbatul hajah. InsyaAllah kita akan sebut nanti apakah makna khutbatul hajah itu. Baiklah para pelajar sekalian, seperti biasa kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 922. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله
فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Balik semula kepada ayat kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi, puak-puak Bani Israel yang telah mencaci Nabi Musa alaihissalam. Macam-macam dia orang tuduh ke Musa, kata ke Musa macam-macam. Lalu Allah membersihkannya dari segi cacian yang mereka, dari segala cacian yang mereka katakan itu. Mereka kata ni, Allah Ta'ala sebut, tunjuk, tak ada pun apa yang kamu tuduh, apa yang kamu buat perbuatan jahat ke Musa itu tidak berlaku. Dan adalah dia, yakni Musa alaihissalam, seorang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Para pelajar sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, ayat 57, Innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang menyakiti Allah dengan Rasulnya, itu dia panggil ayat kufur. Perkataan yang kufur. Dia kata Allah ada anak, Allah Ta'ala ada sekutu, ataupun dia tuduh Nabi macam-macam. Dia kata, yalah kita pun tak nak ulang baliklah tuduhan orang jahat tu. Yang pentingnya, tuduhan yang karut, tak mau terima Islam, tak mau terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini, hazzaral mu'minina mimma yu'zir rasul. Allah Ta'ala bagi amaran kepada orang beriman, jangan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerana kamu, dengan kata-kata kamu, dengan perbuatan kamu. Dan dalam ayat ini penuh dengan nasihat dan bimbingan yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayatnya lepas je, adab nak masuk rumah Nabi. Jangan duduk bersembang dalam rumah Nabi. Kalau dia dijemput makan, makan. Sudah makan, balik. Jangan tunggu. Mana banyak dah ayat-ayat yang kita bincangkan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka ayat ini macam kesimpulan. Jangan nakiti Nabi SAW dalam apa saja perkara. Walaupun kita rasa kita ni baik, nak ambil berkat duduk rumah lama, rumah Nabi. Lah, jangan ambil berkat kalau menyusahkan Rasulullah SAW. Sudah makan, balik. Tunggu pula, nak jumpa lagi, tunggu di masjid. Nanti Nabi keluar salat, Nabi berkuliah, Nabi bagi tazkirah, pelajar. Kalau Nabi ajak pergi berperang, jalan, jangan duk menyusah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila menyusahkan Nabi, akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik, kita pergi pada tafsir. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa. Jangan jadi seperti Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Jangan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita dia? Ada kisah. Kisah ayat ini, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman. Nabi kita bagi satu pembahagian. Faqala rajulun. Berkata seorang laki-laki. Apa dia kata ni? Siapa dia laki-laki ni?
Jadi boleh jadi laki-laki munafik. Tapi munafik ni dia suka spekulasi, suka buat benda-benda yang kontroversi, sibuk-sibuk yang menyebabkan jadi tidak baik, mengganggu Nabi, khianat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala innaha laqismatun ma urida biha wajhullah. Dia kata ini pembahagian ni bukan nak cara, bukan ikhlas kerana Allah ni. Jadi kata-kata itu tidak baik. Qala Ibnu Mas'ud fa'ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasarartuhu. Aku bisik dengan dia. Ya Rasulullah, ada orang kata pembahagian ni tak betul, tak adil ni cara ni. Nabi bagi tak baik ni. Faghadiba min zalika ghadaban syadidan. Nabi pun marah. Marah Nabi. Sebab kalau Nabi tak adil, siapa lagi yang adil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang terbaik, utusan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba mu kata tak adil. Habis siapa dia adil? Wahmarra wajhuhu. Merah muka Nabi. Nabi putih, bila dia marah nampak merah. Hatta tamannaitu anni lam azkurhu lah. Allah. Ibnu Mas'ud kata, aku bercita-cita kalau aku tak bagi tahu ke Nabi kan lebih baik. Tapi bagi tahulah supaya dapat diberi nasihat, dipotong perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang berlaku dalam masyarakat. Terus jangan dibiarkan. Dia kalau biar, dia membarah, makin meluas dia punya diayah itu. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad uziya Musa bi akthar min hadza fasabar. Nabi kata tak apalah. Nabi Musa AS dulu telah disakiti, telah dikhianati oleh Bani Israel lebih banyak daripada ini lagi. Nabi Musa sabar. Jadi saya Nabi juga, jadi kena sabar. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Itulah cerita. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Hadis sahih dalam Bukhari. Baik, kita balik kepada asal kisah. Azau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Mereka telah menyakiti Nabi Musa, maka Allah Subhanahu wa taala barra'ahu Allah, lalu Allah membersihkannya dari segala cacian yang mereka katakan itu. Nabi Musa ni memang nanyalah, selalu kena khianat ke Bani Israel. Satu masa, dengan cerita, hadis ni panjang. Panjang sahih tak apa. Kalau hadis panjang, sahih, kita baca. Nabi Musa AS seorang yang pemalu. Dalam syariat dia, boleh je mandi tak pakai seluar. Telanjang kata orang. Boleh. Jadi Nabi Musa ni malu, dia tak macam orang lain. Dia pergi berlindung di sebalik batu, baru dia buka kain dia mandi seorang-seorang. Jadi puak Bani Israel kata, Nabi Musa ni ada penyakit ni, sebab tu dia tak mau duduk sekali dengan kita. Dia pun orang buatlah, tularkan Nabi Musa ni berpenyakit. Sama ada penyakit kulit dia tak cantik, atau apa saja. Dengar cerita sikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, inna Musa kana rajulan hayyan sitiran. Nabi Musa alaihissalam ini satiran, maaf, nak bit takhfif dia kata. Dan baik, Nabi Musa alaihissalam seorang yang pemalu. Dia kata satiran bit takhfif ala wazni fa'il. Makna dia ni seorang yang suka berlindung, tak mau campur ramai-ramai. Ada juga bacaan bitasydid sitiran ay mubalaghatu satir. Suka sembunyi. Memang dia tak maulah macam orang lain kan, nak mandi ramai-ramai. Dia mandi sembunyi. La yura min jildihi syai'. Tak nampak kulit dia ni.
Mana dia pakai baju, kalau nak mandi dia sembunyi. Orang lain pakai mandi gitu lah. Syariat dia boleh. Syariat kita tak boleh. Istihya'an minhu, kerana dia sifat malu. Jadi Bani Israel pun tuduhlah, dia kata, ma yastatiru hadha tasattur illa min aibin bijildihi. Musa ni sembunyi nak mandi ni mesti ada sebab. Apa dia sebab dia? Imma baras, sama ada dia nyakit kulit bala, kulit dia tak cantik. Wa imma udrah, ataupun dia punya penyakit macam orang panggil penyakit batu besar ni. Batu dia besar. Uluran. Orang Melayu kata penyakit uluran ni, batu besar ni malu nak buka. Wa imma afatin, ataupun ada penyakit lain kita tak tahu. Yang penting itu tuduhan Bani Israel kepada Musa. Wa inna Allah arada an yubarri'u mimma qalu li Musa. Allah Ta'ala nak lepaskan tuduhan Bani Israel kepada Musa. Satu hari dia pergi nak mandi. Pergi tempat jauh daripada orang. Ada batu besar itu. Musa pun buka kain dia, letak atas batu. Mandilah dia. Sudah dia mandi, dia pergi nak ambil batu, nak ambil kain. Batu bergerak. Buat lari buat kain. Sudah. Musa pergi kejar, batu tu lompat lagi, pergi lagi. Akhirnya Nabi Musa AS kejar batu tu lah. Faja'ala Nabi Musa pegang tongkat dia, kejar batu. Saubi hajaru. Kain aku tu batu. Kain aku tu. Sudahlah. Bekerja Nabi Musa AS ini sampai masuk dalam kampung. Nabi Musa tak sedar masuk dalam kampung. Orang kampung yang duduk kedai kopi tengok. Musa. Habis tengok. Tak ada problem apa-apa. Kulit dia tak bala. Yang dituduh kata adur tadi pun okey je. Batu dia biasa-biasa je tu. Bila selesai daripada tunjuk kepada Bani Israel, batu pun berhenti. Batu berhenti. Allahu Akbar. Fa akhadha thawbahu fa labis. Nabi Musa ambil kain dia pakai, dia ambil marah dia ke batu, dia ambil tongkat dia, darabahu bi'asa. Dia pukul batu. Batu ni. Allahu Akbar. Kata Nabi, fa wallahi inna bil hajari lanadaban. Ai asaran wa alamah. Jadi bekas Nabi Musa pukul batu tu, kesan ada bekas tongkat dia. Wallahu alam kat mana batu tu. Dia pukul 3 kali atau 4 kali atau 5 kali. Qala fadzalika qauluhu, kata Nabi sallallahu, inilah maksud ayat ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa. Inilah maksudnya Nabi Musa dituduh oleh Bani Israel penyakit. Sebab itu dia kata tuduhan di sini tuduhan yang tidak bawa sampai kepada syirik macam dulu. Ini tuduhan dari sudut kira-kira. Nabi pun orang tuduh juga tadi. Nabi ni bagi tak adil. Perbuatan itu salah. Dan tapi taklah sampai mereka kufur macam tuduhan yang dibuat oleh kumpulan yang pertama dalam ayat 57. Itu perbezaan. Alhamdulillah, kisah Nabi Musa ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan lafaz dalam Bukhari, dan juga diriwayat oleh Imam Muslim. Alhamdulillah. Selesai kita para jemaah sekalian. Wa kana 'indallahi wajiha. Wa kana Musa 'indallahi 'aziman za qadrin wa manzilatin 'aliyatin wa jahin. Tengok, Nabi Musa ni kedudukan di sisi Allah Ta'ala besar. Ada kedudukan yang tinggi, ada pangkatnya, disebut dengan nama Kalimullah. Dan doa dia dikabulkan, mustajab doa Nabi Musa AS. Maka macam-macam lah tuduhan Bani Israel itu. Selain daripada tuduh yang kita baca hadis tadi, ada lagi tuduhan lain. Cukuplah kita mengatakan Nabi Musa dituduh macam-macam. Kamu orang beriman, jangan buat tuduhan yang tak baik terhadap Nabi SAW. Ini yang kita bimbang. Kalau kita ambil benda-benda ajaran yang Nabi tak buat, tapi kita reka satu ajaran baru. Jadi adakah kita kata Nabi tak cukup? Nabi tak lengkap ajaran Nabi?
ataupun Nabi tak bagi tahu semua, ini berbahaya juga. Lepas itulah kata di para ulama, bahayanya kalau kita mereka-reka ibadat yang tidak direka diajar oleh Nabi SAW. Kita bimbang takut kita ni termasuk dalam orang yang menyakiti Nabi, sebab seolah-olah kita tak kata direct dengan mulut, tapi seolah-olah Nabi tak ajar tak habis lah. Nabi tak tahu ke dalam masyarakat kita ni perlu pada perbuatan itu, perbuatan ni. Hati-hati tuan-tuan. Baiklah. Sekarang ni kita berpindah ke ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tengok, Allah Ta'ala panggil kita dua kali. Panggil dengan sifat iman, panggil pula supaya bertakwa. Mu beriman, kamu bertakwa. Yang ketiga, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang tepat, yang benar dalam segala perkara. Dalam segala perkara kena tepat, kena benar. Jadi ayat ini, munasabah ayat ini, setelah Allah SWT sebut kepada kita jangan menyakiti Nabi dan juga orang-orang yang beriman, jangan menyakiti Nabi, sebagaimana yang berlaku kepada Bani Israel. Habis, kamu jadilah orang yang bertakwa. Ittaqullah, jadilah orang yang bertakwa. Mana orang takwa ni? Orang yang melakukan segala perkara yang baik, meninggalkan segala yang dilarang. Itu dia panggil, itu nama dia orang yang beriman. Maka ayat ini, itulah yang dikatakan dalam bahasa orang mengaji ilmu tasawuf, dia panggil at-takhliyah wat-tahliyah. At-takhliyah wat-tahliyah. Apa makna? Kita kosongkan dulu daripada sifat-sifat buruk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah menyakiti para orang yang beriman. Kemudian kita sifatkan, kita hiaskan diri kita, hiaskan hati kita dengan apa? Dengan sifat yang baik, iaitu sifat takwa dan sifat as-sidq, sifat benar. Dua sifat ini, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi, wahai orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah ay ittaqu sakhatallahi wa ghadabah wa azabah. Takutlah kamu akan kemurkaan Allah, akan azab Allah. Takut. Jangan tak takut. Dengan apa kita nak takut? Bi fi'li awamirihi, dengan melakukan segala arahan Allah, wajtinabi nawahi, dan menjauhi segala larangan. Jadi kita kena faham. Kalau kata takwa tu dua ya. Sebab itu Tok Khatib kita atas mimbar, simple je dia tafsir takwa. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Habis. Allahu Akbar. Itu makna takwa. Jadi sifat yang pertama yang kita kena hiaskan diri kita sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, iaitulah at-taqwa. Yang kedua, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang tepat, perkataan yang benar dalam segala perkara. Kata perkataan yang tepat, perkataan yang benar dalam segala perkara. Ay qulu fir rasuli wal mu'minin, kamu ucaplah kepada Nabi SAW, kepada orang yang beriman, dan semua ucapan kamu, perkataan kamu, kata yang benar, kata yang hak.
mustaqiman lan hirafa fi, yang lurus, tidak ada bengkok sana sini. Jadi kita kena cakap betul lah, cakap benar. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir kata, qala Ikrimah. Ikrimah ni ulama tafsir. Ibnu Katsir menukilkan daripada Ikrimah. Apa makna al-qaulus sadid? Apa makna perkataan yang benar? Makna apa? Ada banyak makna dia. Tuan-tuan tanda senarai aja. Saya baca, kita kumpulkan semua. Yang pertama, paling tinggi sekali, al-qaulus sadid, iaitulah la ilaha illallah. A'laha kalimat la ilaha illallah. Kata dalam hadis Nabi, dalam cabang iman kan, syu'abul iman, dia kata yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang kedua, as-sidqu, iaitulah benar. Yang ketiga, as-sadad, betul. Maknanya perkataan yang benar, yang tepat, itu dia panggil betul. Yang ketiga, qiraah Al-Quran, itu qaulun sadid. Yang keempat, zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa ratus kali dah tuan-tuan dan puan-puan beristiqamah dengan zikir ni? Dulu janji 500, cukup tak cukup? Jawab sendiri. Kalau tak cukup, menangis. Kalau cukup, tak payah declare. Tak perlu. Malaikat dah tulis. Alhamdulillah. Yang kelima, amar ma'ruf. Mulut kita ni, kita bercakap, ajak orang buat baik. Yang keenam, melarang orang buat mungkar. Tengok orang buat mungkar, kita kata, lah, tak baik ni, jangan. Yang ketujuh, belajar ilmu ataupun ta'lim. Kita ni dua ya, sama ada kita jadi murid atau jadi guru. Yang ke-8, sentiasa mengambil perhatian, penelitian di dalam masalah-masalah ilmiah. Bila kita nak bercakap, murajaah dulu. Kalau kita betul, insya-Allah kita cakap. Kalau tak betul, jangan cakap. Kalau tersalah, betulkan. Alhamdulillah, tidak hina. Orang yang tersalah kalau dia betul balik, tidak hina. Sebagaimana kata di Sayyidina Umar, al-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Tarik balik perkataan yang salah lebih baik daripada kita berterusan mempertahankan kerah lengan, walaupun benda tu salah, duk kerah lengan juga, kita kata tak perlu. Alhamdulillah, berapa dah kita tu? Kata di para ulama, semua perkataan-perkataan yang boleh membawa kebaikan, maka itu nama dia qaulan sadidan. Alhamdulillah. Tuan-tuan senarailah, apa lagi pun maknanya qaul sadid, mana perkataan yang benar, perkataan yang betul, perkataan yang baik itu apa dia? Iaitulah orang-orang yang bercakap benar, yang paling tinggi la ilaha illallah, kemudian semua perkara yang baik itu, maka itu dipuji. Baik, sekarang ni kita tahu dah, tugas kita bercakap benar. Benar dalam apa? Dalam semua perkara, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi, apabila kita nak sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perkara, kita rujuk. Tengok ulama hadis kata apa. Imam Bukhari kata, alhamdulillah hadis ini sahih, kita kata hadis sahih. Kita pun dengan keyakinan kita menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ulama kata hadis ni mukhtalaf, ada rawi dia dhaif, lemah, jadi kita kata diriwayatkan. Ada diriwayatkan Nabi kita bersabda. Sedap sikit. Mana ada istilah. Oi, rawi dia muttaham bil kadzib, pembohong, pendusta, jangan riwayat. Kalau nak riwayat juga, jangan kata Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ada diriwayatkan, disandarkan kepada Nabi sekian-sekian, tapi hadis ini rawi dia fulan bin fulan muttaham bil kadzib, atau ulama kata hadis ini maudhu', palsu, tidak ada. Bagi tahu. Kalau tak nak bagi tahu, jangan cakap awal-awal lagi. Masalahnya ustaz,
Abu Ana, kami bukan tak nak cakap, tapi kami dah baca dalam kitab, cuma kita tak tahu nak nak penilaian. Jadi kalau tak tahu, cari kitab-kitab yang sudah jelas. Jangan cari yang tak jelas. Sebab kita tak ada kanta, tak ada kacamata yang boleh menilai. Nak baca penilaian ulama pun tak pandai. Maka itu yang jadi penting bagi kita. Sebab itulah kata orang awam, orang yang baru belajar ni tak perlulah kita bagi tahu kepada dia perbahasan panjang-panjang, tapi kita kena bagi tahu kalau hukum kita kena bagi tahu dari sudut solusi. Bagaimana nak menyelesaikan masalah ini? Ini pandangan ulama dan apakah keputusan? Penting. Bagi kita pula talibul ilmi, penuntut ilmu, belajarlah, tengok dalil-dalil yang ada tentang satu hukum. Kita kata awak orang kampung, mana awak tahu, tapi awak yang bercakap tu sudah keluar daripada kampungan, awak sudah jadi orang bandar, sudah jadi talibul ilmi, tapi kenapa tak murajaah juga? Ini tanggungjawab kita. Maknanya kita kena benar. Yang pertama sekali, sidqu ma'allah, kita benar dengan Allah. Maknanya kita akan sampaikan apa yang telah Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dengan huraian tafsir para ulama salafus salih yang mu'tabar. Jangan cakap sendiri, jangan tafsir sendiri. Kita bukan ulama tafsir. Kemudian kita benar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berat ni. Bagaimana kita nak jadi orang benar dengan Nabi? Iaitulah kita tak akan sebar kecuali hadis-hadis. Hadis-hadis apa dia? Hadis-hadis yang sahih, yang telah jelas oleh para ulama, kita kata alhamdulillah. Senang ya, kitab-kitab hadis ni banyak dah sudah dipilih oleh para ulama. Macam kitab Riyadhus Salihin, kita apa sudah ada. Allahu akbar. Kemudian benar ma'an nas. Nalah kita bercakap benar dengan manusia. Yang betul kita kata betul, yang tak betul cakap tak betul. Yang baik kita kata baik, yang buruk cakap buruk. Nak kata apa? Pada pandangan saya tak betul. Apa yang tak betul nyatakan. Satu. Baru jelas. Sebab itulah dalam dalam hidup kita ni kita kena ada orang panggil timbang tara. Ada kalanya pandangan kita betul, ada kala pandangan kita tak betul. Jadi kalau kita betul, kita kata alhamdulillah. Kalau tak betul, kita betulkan balik. Itu tidak jadi satu keaiban bagi penuntut ilmu. Kita kata alhamdulillah. Para pelajar sekalian, apabila kita berada dalam keadaan benar dengan Allah, benar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita benar pula dalam muamalah kita, dalam percakapan kita, apa yang kita dapat? Tuan-tuan tanda, apa yang kita dapat? Tengok ayat 71. Yuslih lakum a'malakum. Yang pertama, supaya Allah memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu. Jadi bila kita benar, yuwaffiqkumullah fi a'malikum. Allah Ta'ala beri taufik kepada kita dengan amalan-amalan kita. Allah jadikan amalan kita salih dan Allah Ta'ala terima amalan kita. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 Allah bagi syarat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala kata, aku nak terima ibadat ini daripada orang yang bertakwa. Bila kita bertakwa, bila kita telus, benar, qabul ibadat. Yuslih lakum a'malakum. Jadi Allah Ta'ala perbaikkan amalan kita, menjayakan amalan kita, itu yang pertama. Bahkan sifat orang yang bertakwa pula dalam surah At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillaha, sambung. Tuan-tuan ingat ni ayat 1000 dinar ni. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa dia takut Allah Ta'ala, dia benar, Allah Ta'ala buka jalan kepada dia. Masya Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala rezeki kepada dia tak tahu dengan jalan yang dia tak sangka dari mana. Masya Allah. Banyak lagi lah kelebihan takwa tu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan ingatlah
Maaf. Dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Orang yang benar, yang pertama Allah bimbing dia, Allah Ta'ala bagi pimpinan kepada dia. Yang kedua, Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita. Allahu Akbar. Dalam At-Talaq ayat 5, sambungan ayat tadi, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Siapa dia takut kepada Allah Ta'ala ampunkan kesalahan-kesalahan dia dan besar pahala dia. Ayat At-Talaq. Alhamdulillah. Baik, penutup ayat ini. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Siapa dia takut kepada Allah dengan Rasul, orang ini telah mencapai besar kejayaan. Bin najati minan nar, di atas dunia pun tengok rezeki luas. Min haitsu la yahtasib, Allah. Di akhirat, bin najati minan nar, selamat daripada api neraka. Wa dukhulil jannah, dan dapat masuk dalam syurga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa dia jauh daripada neraka, masuk dalam syurga, itulah orang yang bahagia, orang yang mendapat kejayaan. Ayat ini kembar dengan ayat ini, "Wa may yuti'illaha wa rasulah." Siapa dia taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, faqad faza, mereka telah mendapat kejayaan yang besar. Fauzan azima, sebesar-besar kejayaan. Besar janji tu. Dalam surah Ali Imran ayat 85 tadi. Apa dia besar kejayaan tu? Jauh daripada neraka, masuk dalam syurga, faqad faz. Itulah orang yang dapat kemenangan. Orang yang mendapat kejayaan. Pasal itulah kita kata, kejayaan yang hakiki apabila kita dapat menjejakkan kaki ke dalam syurga. Banyak kali dah kita ulang kalimah ulama salafus salih. Bila mereka tanya, bilakah kita boleh rehat? Jawabnya, bila sudah pijak kaki dalam syurga, barulah kita rehat. Selagi duduk atas dunia ni tak ada rehat, tuan-tuan. Kita ada penat, kita ada taklif, kita ada tanggungjawab. Jadi itulah yang sepatutnya bagi kita. Alhamdulillah, ayat kita hari ni pendek je, 69-71. Tamatlah pembentangan dari sudut tafsir. Sekarang ni kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah wal lataif. Faedah-faedah dari sudut ilmiahnya, faedah dari sudut susunan yang sangat halus. Kita cuba korek setakat mana yang masa yang kita ada ini, insya-Allah. Para pelajar sekalian, faedah yang pertama. Ada setengah pelajar kita ni dia kata, habislah tafsir. Belum. Faedah ini sebenarnya termasuk dalam tafsir. Cuma anak nak susun di sini 10 faedah supaya tuan-tuan nampak satu tiga ayat yang kita belajar ni, apa faedah yang kita boleh kutip. Kadang-kadang faedah tu daripada satu ayat je. Tapi itu dia panggil ilmu tadabbur. Ilmu tadabbur. Jadi para pelajar, kita kena tunggu sampai habis baru dia punya. Ini termasuk dalam tafsir yang kita belajar ini. Faedah yang pertama, letak nombor. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa. Wahai orang beriman, jangan kamu jadi macam orang menyakiti Nabi Musa. Ayat ini Allah panggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Sebab apa Tuhan panggil orang beriman? Jawab dia, orang beriman sahaja yang dengar kata, yang patuh kepada arahan, yang mendapat manfaat daripada ayat ini. Orang beriman.
Orang tak beriman kalau dia dengar macam lembu kenyang ya. Lembu kenyang kita bercakap dengan dia apa dia tak irau. Bagi hong kereta pun dia tak lari. Dengar tapi tak tahu apa. La. Kita dengar Al-Quran, dengar sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman, dengar dengan kefahaman, dengar dengan kesedaran, dengar dengan cara yang beradab. Sebagai seorang yang beriman, bersedia untuk menerima arahan. Yang kedua, la takunu kallazina azau Musa. Mu jangan jadi macam orang yang menyakiti Musa. Jawab dianya, tahrim. Haram menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Nah, maka dan juga termasuklah menyakiti orang-orang yang beriman. Habis sekarang ni Nabi dah wafat. Nabi sudah berada di makam dia di Madinah. Apakah maksud kita menyakiti Nabi? Jawab dianya, maksud menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat, iaitulah dengan nisbahkan kepada Nabi perkara yang Nabi tak kata. Sandarkan ajaran ini ajaran Nabi. Betul ke Nabi cakap? Betul ke tidak? Tidak. Habis kan kamu berani. Itu dia panggil termasuk dalam menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun menyakiti keluarga Nabi, kata macam-macam ke isteri dia sedangkan benda itu tidak berlaku. Sebagaimana puak-puak Rafidah, puak Syiah itu. Jangan. Dan juga termasuklah jangan menyakiti orang-orang yang beriman. Yang ketiga, setelah dilarang daripada menyakiti Nabi, ayat yang sama. Setelah dilarang menyakiti Nabi, maka ayat ini juga yadullu ala wujubi tauqirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak mulia Nabi? Kita mulia Nabi seperti yang Nabi ajar. Hormat kepada Rasulullah, panggilan-panggilan yang baik, segala ajaran dipatuhi, sunnah diikuti. Itu mana yang merhormat Nabi. Saya hormat sungguh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya hormat sungguh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kamu hormat? Semua perkara yang berkait orang kata hak Nabi saya ambil belaka. Nah, rambut Nabi pun kita ambil. Bahkan gambar replika pun kita gantung kat rumah. Tapi bila orang cakap ini sunnah Nabi ni, ajaran ni. Semula. Kita baca hak lain dulu lah. Sunnah Nabi ni, alah. Patuh ke Nabi maknanya kita ikut ajaran dia. Bukan kita reka ajaran untuk dia. Yang keempat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Tuan-tuan ingat balik. Undur ke ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Ingat tak? Ayat mula-mula suratul Ahzab. Wahai Nabi, ittaqillah. Allah perintah kepada Nabi bertakwa kepada Allah. Sedangkan Nabi itu ketua kepada orang yang bertakwa. Sebab apa? Dalam ayat ini 5 kali ya ayuhan nabiyyu. Maknanya ayat ini berkait dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi kewajipan kepada kita sampai kepada ayat ini. Ayat 70, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Daripada awal ayat ya ayyuhan nabiyyu taqillah, sekarang ini sampai kepada kamu, hei hamba Allah Taala, kamu dah belajar, kamu sudah dengar, kamu sudah tahu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah jadi orang yang bertakwa, maknanya orang yang patuh, akur, tunduk kepada perintah Allah dan ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil dua kaitan. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Masya-Allah. Menarik perbahasan. Mana ada tak menarik? Dalam Quran semuanya menarik. Yang kelima, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina la takunu kalladzina azau Musa. Kenapa? Boleh je Allah kata, mu jangan menyakiti Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Selesai masalah. Tapi kenapa Allah Taala buat bandingan di sini? Tashbih. Kenapa ada tashbih? Jangan menyakiti sebagaimana Musa disakiti. Allahu akbar. Kata di ulama, tambihum minallah lil mu'minin. Allah Taala buat peringatan kepada orang yang beriman bahawa buruknya perangai Bani Israel. Sebab apa? Sebab mereka menyakiti Musa. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisan. Maknanya Bani Israel ini bangsa yang dilaknat oleh Allah Taala dalam banyak perkara. Yang beriman tak masuklah. Yang beriman pun yang menyakiti Nabi masuk. Jadi kamu kalau nak jadi orang baik, nak jadi orang ni, jangan jadi seperti mereka. Itu dia panggil ayat kalladzi faidatut tasbih. Faedah dibuat bandingan tashwihu al-halatil musyabbahah. Nak tunjuk buruknya perangai orang yang seperti itu. Jadi kalau kamu tahu perangai seperti itu buruk, janganlah kamu ikut. Kita ni kadang-kadang kita marah dengan anak kita. Mu jangan jadi macam orang itu. Kenapa, mak? Orang ni derhaka kepada ayah lah, derhaka kepada ibu. Pergi sekolah kacau kawan-kawan, tak taat kepada guru. Jadi maknanya sifat buruk itu jangan ambil. Dia panggil tasbih. Allah Ta'ala buat bandingan. Penting ke bandingan? Naam, penting. Dari sudut perbahasan, dari sudut kira bicara. Sebab itu Nabi dinamakan uswatun hasanah. Contoh yang baik. Allahu akbar. Yang keenam, Allah kata apa? Wa kana 'indallahi wajiha. Nabi Musa ni mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu Nabi Musa mendapat inayah, mendapat perhatian besar oleh Allah, daripada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali kita baca surah ada je Musa. Nabi Musa di antara nabi yang banyak disebut dalam Quran. Kenapa? Tengok Allah kata, wa kana 'indallahi wajiha. Musa itu orang yang ada kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla, maka Allah Taala angkat darjat dia. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tilkar rusulu, demikian rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagian yang lain. Minhum man kallama Allah, di antara mereka yang bercakap dengan Allah. Musa. Ada nabi Allah Taala tak sebut mereka. Tahu bilangan tapi sebut tidak. Nama pun tak. Kita kata alhamdulillah Musa ada kelebihan. Kelebihan Nabi lagi tinggi daripada Musa. Cuma Nabi ayat ini cerita Musa lah. Yang ketujuh, ya ayyuhalladzina amanu. Kita pindah kepada ayat yang seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau kamu tak bertakwa, perkataan kamu tidak sadid, tidak betul. Nak suruh perkataan kita betul, betul channel kita dengan Allah Azza wa Jalla dulu. Karena itulah para jemaah sekalian, kita sebagai pendakwah, kita sebagai guru, sebagai murabbi, sebagai bapa, sebagai suami, kita kena betul kita dulu. Betulkan kita, insya-Allah betul juga orang yang duduk di bawah penjagaan kita. Jadi kalau kita tak betul, macam mana kita nak betul orang? Ni ada setengah orang ni, dia kata macam ketam mengajar anak dia berjalan. Ketam dia jalan sengit gini. Kita kata dia betul dah tu. Dia memang mazhab dia jalan gitu. Habis mu nak suruh anak dia pergi ke depan macam mana? Kita pula tak betul, pergi kacau ketam. Ketam ada gaya-gaya hidup dia, jangan kacau dia. Kita nak suruh, kalau kita kata di antara orang tak betul, dia nak suruh ketam jalan betul ke depan. Memang dia tak boleh. Dia jalan gitu, ikut dia lah. Kita kadang-kadang bandingan yang kita buat, kita pun tak betul juga. Alhamdulillah. Kan? Maka kalau kita nak betul, kita kena bercakap benar, qaulan sadidan. Sebab itulah kita selalu pesan kepada anak-anak. Contohnya anak kita keluar rumah pergi bermain. Kita suruh pergi ke kanan, dia pergi ke kiri. Contohnya, kanan tu ada rumah keluarga dia, rumah kawan-kawan. Tapi dia suka jalan-jalan. Jadi bila balik kita tanya dia, "Dek, adik pergi main mana hari ni?" Mesti dia takut. Sebab apa dia takut? Sebab kita suruh ke kanan, dia pergi ke kiri. Betul kan? Kita kata, cakap betul. Bapak tak marah kalau cakap betul. Kalau cakap bohong, marah.
Dia pun cakap, oh memanglah saya pergi ke kiri. Baik. Di situlah maknanya kita puji dia sebab dia cakap benar, jangan pukul. Tauji. Lain kali jangan pergi Kan bapak dah cakap, belah kiri tu bahaya, ada macam ni. Itu dia panggil tauji. Mana kita ni kadang-kadang bila orang cakap betul kita marah pula. Wah. Kalau bohong, good. Lah. Dia bohong, itu yang patut dimarah. Kalau dia betul, contoh, siapa dia jatuh pecahkan gelas di dapur ni? Saya, mak. Terima kasihlah kerana mengaku. Baik, ambil penyapu, tolong sapu. Siapa dia jauh? Tak tahu, tikus kot. Oh, tikus. Jadi bila kadang-kadang bila orang cakap betul, kita marah. Marahnya lebih-lebih menyebabkan orang ni takut nak cakap benar. Bahkan kalau orang cakap benar, kita bagi hadiah pula. Bagi betul. Yang ke-8, ayat yang sama juga, iaitu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata ulama, sepatutnya bagi orang mukmin dua-dua itu betul berlaku, perkataan dan perbuatan. Amal af'alu, buatlah yang baik. Adapun perkataan, kata yang benar. Bercakap benar, buat benda baik. Maka orang itu yuslih lakum a'malakum, orang ini layak menerima anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala perbaikkan urusan dia. Baik, yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Ayat ini sekali lagi menjadi dalil bahawa kebaikan dunia, kebaikan di akhirat akan dicapai oleh seorang hamba Allah Ta'ala itu dengan takwa dan dengan sifat benar dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia takwa, siapa dia benar, maka itu menjadi orang panggil ruang untuk dia mendapat apa? Dapat kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kita mengatakan alhamdulillah, biarlah kita jadi orang yang benar insya-Allah taala. Kalau tak jadi orang benar, kita jadi orang rugi. Sebab apa rugi? Banyak perkara yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu kita tak dapat masukkan diri kita dalam kumpulan itu. Yang ke-10, ayat ini, ayat 70-71 ini, dia panggil ayat yang dibaca oleh Nabi dalam khutbatul hajah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah. Nabi ajar kepada kami baca khutbatul hajah. Mana khutbah hajah ni kita baca khutbah permulaan. Kalau kita nak buat apa-apa, kita baca ni dulu. Apa dia khutbah hajah? Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat yang pertama dalam surah An-Nisa. Kemudian Nabi baca ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat 102 surah Ali Imran. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dua ayat ini. Jadi kata di para sahabat, Nabi ajar kepada kita ni supaya baca apa saja apabila ada khutbatul hajah. Sebab tu kita di tempat kita ni, kita sering dengar khutbah ini apabila imam baca khutbah nikah. Orang panggil khutbah hajah ni jadi khutbah nikah. Ada sebahagian ulama, dia baca semua tempat khutbah, dia baca belakang yang ni. Jadi kita kata alhamdulillah, itu nama dia khutbatul hajah. Nama apa tuan-tuan? Nama dia khutbatul hajah. Maknanya apabila hajat, bila kita nak baca yang mengatakan sedemikian, kita kata alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian,
tamatlah 10 perkara yang telah dapat kita kutip di dalam perbincangan kita pada kali ini. Kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita kepahaman yang baik dan mencerahkan hati kita dalam semua perkara-perkara dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah, para pelajar sekalian, tamatlah tafsir kita. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.